Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar mengenai pemakanan bagi pendidikan kesihatan. Okey. Di mana dalam pendidikan kesihatan ni bab pemakanan, iaitu dari segi standard pembelajaran, itu kita akan memahami fungsi dan kepentingan makronutrien, iaitu karbohidrat, protein serta lemak. Okey, dan juga supaya memahami fungsi dan kepentingan makronutrien, iaitu mineral serta vitamin, dan juga menganalisis pemakanan yang sesuai berdasarkan makronutrien dan mikronutrien untuk menangani obesiti serta kurang berat badan. Okay, dan juga menilai kepentingan pengambilan makronutrien dan juga mikronutrien mengikut keperluan. Okay, sebelum tu saya nak tanya, para pelajar ni dah breakfast ke? Okay, pelajar tahu apa kepentingan breakfast? Breakfast sangat penting, okay, supaya memberi tenaga di awal pagi. Kita dah ambil tenaga untuk kita mengerjakan banyak pergerakan-pergerakan yang akan kita lakukan sepanjang kita punya jadual dalam satu hari tu. Maknanya daripada breakfast tu dah kena banyak dah kita kena ambil untuk breakfast. Sangat penting untuk diri kita untuk mengambil tenaga. Okey. Apa yang anda tahu mengenai, apa yang anda faham mengenai makronutrien dan juga mikronutrien? Dia ada dua. Okey, makro dan juga mikro. Okey, makro ni kita boleh tengok antara perkara yang ada, iaitu mengenai karbohidrat, protein dan juga serta lemak. Okey, itu mengenai makro. Dan juga mikro, dia mengenai mineral dan juga vitamin. Okey. Untuk pengetahuan murid semua, okey. Nutrien seimbang serta lengkap sangat penting untuk amalan pemakanan kesihatan, selamat bantu membina tumbuh badan yang sihat. Maksudnya pengambilan makronutrien dan mikronutrien sangat penting untuk belajar. Okey. Alright. Sekiranya kita tak ambil makan breakfast, dia akan membolehkan kita menjadi kurang bertenaga pada hari tersebut. Okey, untuk kita melakukan kerja-kerja sepanjang satu hari tu. Maknanya nanti kalau tak ambil breakfast, kita dah skip satu jadual. Lepas tu kita nak kena ambil makan tengah hari yang banyak. Itu akan menyebabkan kita punya berat badan akan bertambah. Lepas tu tengah malam nanti kita akan ambil makan tengah hari punya. Itu akan menambahkan berat badan kita. Dan juga proses metabolisme tu tidak akan berjalan dengan baik, tidak mengikut rutin yang sepatutnya. Okey, faham murid-murid? Faham. Okey. Seterusnya, okey, yang pertama saya akan terangkan sedikit mengenai memahami fungsi dan juga kepentingan makronutrien, iaitu karbohidrat yang saya terangkan tadi seperti karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey, kita boleh tengok karbohidrat untuk pengambilan lebih daripada diperlukan, dia akan boleh meningkatkan gula dalam darah meningkat. Dia akan menyebabkan penyakit diabetes dan juga menyebabkan obesiti. Okey, jikalau kurangnya pengambilan karbohidrat ni, dia akan menyebabkan malnutrisi, iaitu anoreksia, nervosia dan bulimia. Dia menyebabkan kurus, lesu, lemah, tidak tenaga, dan juga menyebabkan gangguan metabolisme otak dan juga akan merasa kelaparan.
Okey, jumlah sajian dia antara 6 ke 11. Maknanya 6 ke 11 kali. Dan juga fungsi dia boleh membekalkan tenaga yang diperlukan oleh tubuh. Okey, itu daripada mikronutrien. Makro mengenai fungsi-fungsi kepentingan makronutrien tu. Okey, antara apa yang pelajar boleh bagi contoh, apa yang pelajar boleh bagi contoh mengenai makronutrien ni? Dia merangkumi karbohidrat, protein serta lemak. Okey, antaranya apa? Contoh. Okey, contoh kalau tengok protein, ikan, karbohidrat, nasi. Itu yang benda-benda yang penting. Okey, serta lemak ni mungkin dalam roti dia ada sedikit lemak. Itu benda-benda tu yang akan meningkatkan metabolisme. Kalau kita tak ada ambil kekurangan daripada pengambilan daripada yang diperlukan tubuh ni, kalau kita kurang ambil karbohidrat ni akan menyebabkan kita lapar, metabolisme. Okey, kita mengurangkan metabolisme kita. Okey, seterusnya, aktiviti seterusnya. Okey, secara berkumpulan saya nak murid-murid berbincang. Okey, berbincang kawan-kawan untuk memilih sajian sarapan yang paling sihat yang mengandungi makronutrien ni. Okey, boleh? Alright. Yang mengandungi nutrien ni, mengandungi makronutrien ni dalam sarapan kita. Makanan apa yang sesuai untuk pagi? Okey. Maknanya dalam sarapan tu dia mengandungi karbohidrat, dia mengandungi protein dan juga dia mengandungi lemak untuk sarapan. Saya bagi contoh, mungkin kalau untuk dalam merangkumi karbohidrat, protein ni, kita boleh tengok nasi, tentulah karbohidrat, protein. Betul. Okey, protein. Dan juga kalau tengok protein, ikan, mungkin boleh nasi lemak. Itu contoh. Okey, pelajar-pelajar boleh berbincang dengan kumpulan. Saya tengok satu kumpulan mengikut kedudukan yang dah ada, berbincang dengan kawan-kawan. Okey. Okey, mana saya tengok kalau dengan adanya tambahan-tambahan lain, tapi mengenai tajuk yang saya terangkan ni, itu mengenai makronutrien. Makro maknanya kena spesifikkan. Okey, karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey. Alright. Saya teruskan dengan dah settle, selesai. Okey, perbincangan ni nanti diminta pelajar tulis. Okey, tulis di dalam kertas yang saya berikan. Okey, yang saya berikan nanti, supaya kita akan buat gallery walk untuk dilihat oleh kawan-kawan yang lain. Kumpulan ni makanan apa, kumpulan ni makanan apa. Kita akan tengok perbandingan antara makanan-makanan yang boleh diambil semasa sarapan pagi dalam mengandungi makronutrien yang paling penting. Okey, boleh? Sekiranya tak faham, boleh tanya kepada saya. Okey, saya akan edarkan kertas untuk perbincangan. Okey. Alright. Jadi edarkan, pelajar-pelajar boleh berbincang dengan kumpulan. Sediakan satu sajian sarapan pagi. Okey. Okey, seterusnya saya nak pastikan pula. Okey, tadi kita dah tengok makronutrien. Sekarang ni saya nak tengok anda semua wujudkan satu sajian makanan mengenai dalam konteks dalam makronutrien. Maknanya dalam makronutrien ni dia merangkumi mineral serta vitamin. Okey, apa yang ada dalam mineral dan juga vitamin ni? Apa yang ada mineral? Antaranya, kalau apa kelebihan yang ambil, kalau kita berlebihan ambil daripada mineral ni, dia akan menjadikan gangguan kerja organ, dia akan menyebabkan cirit-birit. Okey, dia akan
menyebabkan muntah-muntah dan juga menyebabkan thalassemia. Itu ialah kira yang kita ambil berlebihan mengenai mineral serta vitamin ni. Okey. Sebenarnya dia akan, kalau kita kurang ambil pula, dia akan menyebabkan gangguan metabolism tubuh badan. Gangguan metabolism tubuh badan, dan juga dia kurang zat besi, disebabkan penurunan konsentrasi dan IQ ni dari segi pemikiran kita, yang akan menyebabkan turun, kita akan rasa lemah, tak cukup semangat. Okay, dan juga mudah jatuh sakit. Itu antara kiranya kekurangan pengambilan mineral ni. Dan juga bila hilang nafsu makan, maknanya tak ada rasa nak makan. Dia baik untuk hilang nafsu makan ni, tapi dia ada efek yang berpanjangan, yang efek yang akan datang. Okay, hilang nafsu makan ni dia memang akan kurus, memang akan sihat kurus, tapi dia tak bertenaga. Okay, alright. Dan juga kalau kita tengok dari segi vitamin, dia fungsi dia untuk meningkatkan sistem pertahanan badan. Itu vitamin. Okay, vitamin. Jadi salah vitamin C. Okay. Lepas tu vitamin juga, kalau kita mengambil lebih daripada vitamin ni, vitamin yang tidak larut dalam air atau larut dalam lemak, boleh membebani hati. Ni. Okey, kiranya vitamin lebih, dia berasa mual, akan muntah. Okey. Dan juga kelebihan vitamin A boleh mengakibatkan kekejangan. Biasa kan kekejangan, kalau kita tengok biasa ambil lebihan vitamin A, dia akan menyebabkan kekejangan. Dan juga vitamin A ni dia akan, kalau kita kurang ambil, dia akan menyebabkan gangguan pada mata. Mungkin kabur, tidak nampak dengan mata. Dan juga vitamin C ni kalau berlebihan, kekurangan kita ambil, dia akan menyebabkan kita sawan. Okey, kita akan teruskan lagi dengan perbincangan kumpulan yang ada. Kita akan buat kumpulan mengikut susunan-susunan meja yang ada. Okay, kita akan bincang bagaimana kita nak adakan, ataupun kita hari ni kita decide chef, kita boleh sediakan makanan-makanan. Okay, macam tadi saya cakap, sarapan itu dalam micronutrient, kita boleh tengok protein, karbohidrat dan juga lemak. Tapi kalau kita tengok dalam micronutrient, dari vitamin dan juga mineral. Kita akan saya akan teruskan lagi, okay, dengan tugasan yang seterusnya kepada para pelajar. Saya akan bagi awak ada ciptakan, okay, adakan satu sajian mengenai macam mana untuk makanan tengah hari. Makanan tengah hari yang berkaitan dengan micronutrient. Apa yang perlu ada micronutrient. Okay, boleh bincang dengan kawan supaya dapat satu sajian yang bagus. Okay. Dan juga kertas yang saya edar ni, supaya pelajar tulis, dan kita akan buat galeri walk supaya pelajar-pelajar lain boleh tengok. Okey, contoh vitamin C ni buah-buahan lah. Macam contoh buah-buahan orange. Okey. Dan juga orange ada, kita tengok buah-buahan yang lain macam pisang. Okey, itu vitamin. Okey, tanpa membuang masa, perbincangan ni pun kita akan buat galeri walk supaya pelajar-pelajar lain dapat tengok. Okey, mineral, semua mineral, antaranya bagi contoh mineral dalam pemakanan ni sangat penting. Dengan mineral, kalau kita tak ambil, kita tengok tadi, kita boleh tengok kalau kita tengok vitamin mineral tu, kalau kita tengok lebih ataupun kekurangan, menyebabkan mudah jatuh sakit. Okey, dia akan menyebabkan hilang nafsu makan. Okey, alright. Kalau kita tengok mineral ni, dia banyak kepada kacang-kacang. Kacang-kacang macam kalsium, mineral merupakan nutrisi berfungsi. Makan kacang-kacangan. Lepas tu kacang-kacang yang biasa kita makan lah, sayuran hijau dalam berdaun gelap. Antaranya kita boleh tengok
sayur-sayur dia lobak, swee dan lobak hijau. Okey, bayam. Ikan pun ada mineral dalam tu. Ikan dan biji-bijian. Dalam tu ada. Menerangkan. Kita tengok biji-bijian ni dia ada biji labu. Yang buah labu tu ada biji-bijian. Itu mengenai dalam mineral mangkumi. Kalau kita tengok contoh makan tengah hari, boleh sediakan. Senang je, simple je. Buah-buahan, kita tengok vitamin, buah-buahan, biji-bijian, tu tengah hari. Kalau nak kita gunakan micronutrient ni untuk makan tengah hari pun boleh, dengan kadar yang mencukupi lah. Kalau maknanya kalau kita berlebihan, dia akan efek lain. Kurang pun akan efek lain. Maknanya dia combine, maknanya kalau ada makronutrien dan mikronutrien ni akan menghasilkan sajian yang sempurna lah. Maknanya kalau boleh sebelum makan, apa yang perlu ada. Okey, faham Faham pelajar? Apa yang perlu ada dalam pemakanan seharian, supaya pelajar dapat melakukan kerja ataupun pergerakan sepanjang hari-hari itu taklah penat, taklah letih. Okey, kiranya dan juga perbincangan yang saya nak ni boleh buat berkumpulan, tulis dalam kertas, dan kita akan bentang dan kita presentkan di dinding untuk menjaga gallery walk, supaya pelajar-pelajar yang lain boleh tengok, sama-sama berbincang, supaya lebih faham apa itu mineral, apa itu vitamin, apa itu apa fungsi-fungsi dia, apa kepentingan dia. Okey kelas, tajuk pemakanan pada hari ini kita akan teruskan lagi 2 objektif kita. Yang pertama, saya akan menganalisis pemakanan yang sesuai berdasarkan makronutrien dan mikronutrien untuk menangani masalah obesiti dan juga pengurangan berat badan. Okey, seterusnya saya akan buat satu lagi objektif, iaitu menilai kepentingan pengambilan makronutrien dan mikronutrien ikut keperluannya. Okey, sekarang ni buka buku teks, muka surat 181 Okey, buka muka surat 181 semua. Okey, saya nak ulang balik apa itu makro. Okey, MA, makro makronutrien terdiri daripada berapa? 3 kategori untuk makronutrien. Yang pertama apa? Okey, karbohidrat. Yang kedua, lemak. Yang ketiga, protein. Okey, ketiga-tiga makronutrien ni secara asasnya kita buat untuk, dan badan diperlukan sebagai tenaga. Okey, tenaga, bila kita makan 3 benda ni, automatik dia akan jadikan makanan ni sebagai asas kepada kita untuk mendapat tenaga. Kita nak belajar, kita nak berlari, kita nak ke mana-mana sekalipun, kita nak berjalan, kita nak bergerak, kita perlukan tenaga, betul? Okey, baik. Jika pemakanan ini tidak dijaga, maka tak ada tenaga lah kita. Okey, senang saja. Okey, dan 3 benda ni kena jaga. Kalau terlebih terkurang, ada bahayanya, ada kelemahan dia. Jadi minta tolong semua alert dengan muka surat yang ke 181 ni. Kita akan bincang, kita akan tengok macam mana taburan karbohidrat, protein dan juga lemak dalam pemakanan seharian kita. Okey, saya ulang balik. Untuk mikro, MI, mikro, kita ada 2, iaitu mineral dan juga vitamin, betul? Okey, apa fungsi mineral dan vitamin ni? Okey, mengawal fungsi tubuh badan. Badan kita ada air. Kalau kita ambil garam lebih, kita akan jadi cepat penat, kita akan jadi cepat berpeluh. Okey, contoh kalau kita ambil garam kurang, okey, betul, kita tak ada, kita akan cepat ataupun mudah untuk kejam otot. Otot jadi keras. Okey, buka muka surat 181. Dia ada tajuk tentang Umar diet. Okey, sekarang ni semua orang boleh tengok dulu macam mana taburan diet dalam satu hari bagi orang-orang yang sihat. Okey, boleh? Okey, buka muka surat 182. 182 cerita pasal apa? Sahabatku sayang. Okey, ada dua orang sahabat ni, Ain dengan Aina. Dia pergi padang, jalan-jalan, jogging-jogging, tiba-tiba Ain ni menangis. Kenapa Ain ni sedih? Itulah kawan dia ejek dia gemuk. Okey,
Bila orang dah hejek kawan kita dah apa, orang dah hejek kawan kita gemuk, kita nak buat apa? Okey, yang pertama tolong beri bantuan. Tolong beri bantuan. Sebab apa orang dah hejek, orang dah bagi, orang dah tekan dia, orang dah buat macam-macam kat kawan kita kena tolong dia. Okey. So, apa tugas Aina sewaktu kawan dia sedih? Betul, dia cari mak dia. Dia cari mak dia. Mak dia buat apa? Bagi buku tips pemakanan seimbang. Okey, dia dapat pinjam buku tu sekarang ni. Apa jadi pada Ain dengan juga Aina ni? Okey, dapat bantuan. Okey, Aina bantu Ain macam mana untuk kuruskan badan. Betul? Tapi kena ingat, tiada jaminan untuk kuruskan badan. Bila kita jaga pemakanan, bila kita jaga kita punya makanan seharian, kita tidak boleh jamin yang kita kurus. Yang pertama, kita boleh jamin yang kita ni sihat. Okey, yang kedua, kita boleh elak daripada penyakit. Okey, kita boleh elak daripada penyakit. Kita kena ingat, jangan bagi jaminan kurus. Tak semestinya bila kita makan seimbang kita kurus. Tidak semestinya. Kita kena ingat ialah bila kita bagi ataupun kita makan pemakanan sihat, yang pertama sekali ialah kita sihat, confirm insyaAllah. Okey, yang kedua, bila kita dapat pemakanan sihat, pemakanan seimbang, kita akan jadi mudah untuk bergerak, mudah untuk beraktiviti. Okey, tak ada jaminan untuk kurus. Sila perhatikan dalam tajuk, dalam buku awak semua. Bila awak buka buku, tengok dia tak ada jaminan. Tengok last sekali, kotak yang last sekali, kotak komik yang last sekali tu dia beritahu tak ada jaminan dia kurus, tapi jaminan untuk sihat. Okey. Okey, baik. Semua dah boleh baca. Okey, hari ini cikgu nak buat pertandingan chef kreatif. Pertandingan chef kreatif. Cikgu akan bahagikan mengikut, okey, dalam kelas ni ada 30 orang. Cikgu nak awak bahagikan mengikut 6 kumpulan masing-masing. Satu kumpulan ada 6 orang. Okey, tolong pastikan satu kumpulan ada 6 orang. Okey, kumpulan pertama, okey, kumpulan Afiq. Okey, kumpulan Razmi. Kumpulan ketiga, kumpulan Ali. Okey, kumpulan Mohan sebelah sana. Okey, kumpulan seterusnya 4 dan 5, Siva. Okey, depan ni kita ada Cheng Long. Okey, so awak ada kumpulan masing-masing. Sekarang ni, okey, 2 kumpulan Afiq dengan Razmi, tolong sediakan saya pemakanan yang sihat untuk orang yang obesiti. Macam mana tu? Orang yang dah obesiti, orang yang dah gemuk, macam mana kumpulan awak nak buat satu makanan yang sihat untuk orang yang obesiti? Tujuannya apa? Untuk dia kuruskan badan. Boleh? Okey, kumpulan Ali dengan Mohan tadi mana? Okey, kumpulan Ali dengan Mohan, kumpulan Ali dan Mohan, 2 kumpulan ni buat pemakanan, buat senarai pemakanan yang sihat kepada orang yang kurang berat, orang yang tak ada berat, orang yang nak dapatkan balik berat badan ideal. Okey, dia berat dia 45, 40, badan keremping, kering. Okey, awak nak ubah dia jadi dalam berat 70, berat 60, berat dia sedap sikit, sasa sikit. Okey, awak buat kumpulan 2 ni, 2 kumpulan ni tolong buat menu yang sihat untuk orang-orang yang daripada kurang berat nak dapat berat badan yang ideal. Okey, yang depan Siva dengan Cheng Long, tolong buat tolong buat menu untuk orang yang biasa-biasa ni, orang-orang yang biasa dekat luar sini ni, yang mencari satu menu yang sihat, yang nak elak pada obesiti, nak elak daripada kurang berat badan. Okey, tolong buat dulu. Okey, dapat dah? Okey. Okey, macam mana kumpulan Ali dengan kumpulan Razmi? Boleh dapat? Okey, kumpulan Ali dengan kumpulan Mohan dah siap? Okey, kumpulan Siva dengan Shenlong? Okey. Boleh?
Okey, dah siap semua? Dah siap semua? Okey, sekarang ni saya nak tengok kumpulan Afiq dengan Razmi. Boleh bagi tahu sikit lah idea awak tentang orang yang obesiti nak kepada berat badan yang ideal. Apa yang sesuai untuk dia? Okey, saya buat pembetulan sikit. Okey, untuk orang yang obesiti ni, orang yang dah besar ni, orang yang di luar jangkaan dia punya BMI, dia punya BMI dia lah. Kita kalau boleh, semua murid-murid tolong dengar, orang yang obesiti ni dia dah kelebihan satu makronutrien yang kita panggil sebagai karbohidrat dan juga lemak. Kebiasaannya orang-orang macam ni dah kelebihan karbohidrat dan juga lemak. Okey, macam mana kita nak kurangkan obesiti? Macam mana? Pandai. Kita kurangkan dua benda ni. Dalam pemakanan dia, dalam makanan tengah hari dia, makan malam dia, makan petang dia, kurangkan karbohidrat dan juga kurangkan lemak. Okey, kurangkan karbohidrat macam mana? Apakah makanan karbohidrat? Apakah makanan yang ada karbohidrat? Nasi, gula, tepung, pandai. Mihun, mi, pandai. Apa lagi? Kuih tiaw, pandai. Cucur, pandai. Okey, itu adalah makanan-makanan yang contoh kita boleh kata mengandungi banyak tepung, banyak beras, banyak nasi. Okey, bukan kita kata buang, tidak, kita kurangkan. Contoh, dia ambil nasi, satu pinggan nasi, dia ambil 4 senduk nasi. So nak buat apa? Okey, kurangkan kepada 1 atau 2 senduk nasi sahaja. Okey, untuk orang obesiti ni, dia nak kurus. Kurangkan pemakanan, kurangkan jumlah portion. Kita panggil portion lah bahasa Inggeris, portion. Kurangkan jumlah ataupun kuantiti pengambilan nasi tu kurangkan. Okey, daripada 4 contoh, kita ambil 2 ataupun 1. Okey, kalau dia rajin makan cucur, petang-petang pergi beli murtabak lah, petang-petang pergi beli apa balik lah, macam-macam lah. Betul nak buat apa? Okey, elakkan benda tu. Okey, dalam minuman dia penuh minuman manis, teh obeng, apa lagi, teh tarik, kopi ais, apa lagi, Nescafe ais, kopi Dakar lah, apa punya awak Dakar awak dulu, apa boba awak semua tu, tu semua manis. Okey, awak punya green tea lah, apa tea lah, semua manis. So nak buat apa? Ya, elakkan. Nasihat untuk orang obesiti, elakkan. Jangan minum manis. Fokus kepada minum air kosong. Okey, air kosong ni dia tak ada kalori. Bila kosong kalori, bila dia minum, tak ada gula dan dia hanya dapat tenaga daripada air. Dia balancekan badan dia, dia imbangkan pemakanan dalam dia ni dengan air kosong sahaja, tak ada gula. Okey, saya nak dengar daripada kumpulan Ali dengan Mohan, macam mana orang daripada kurang berat badan nak dapat berat badan yang ideal. Okey, orang kurang berat badan ni, dia kalau kita tengok daripada komposisi badan dia, dia kurang otot. Okey, dia kurang otot. Dia tak besar, dia kecil, dia kerimping, kurus je. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, makanan apa, makronutrien apa yang boleh membina otot? Okey, awak buka muka surat. Buka muka surat 180. Okey, tengok kat situ. Okey, apa dia? Protein, pandai. Okey, protein dalam buku teks dia kata membina sel tubuh badan. Okey, apa sel tubuh badan? Pandai, otot. Okey, protein akan membina otot. Jadi, dalam pemakanan, orang yang daripada kurang berat badan, nak dapat badan yang sedap, badan yang sasa, kena makan protein.
Okey, ada berapa jenis protein kat dalam dunia yang awak tahu? Okey. Okey, kita pergi satu. Apa dia? Ayam, 2, ikan, 3, daging. Betul. Okey, tiga ni ada hierarki dia. Okey, ikut kajian yang paling bagus ialah ikan. Bawah ikan, ayam, daging ayam. Bawah daging ayam, daging lembu, daging kambing, daging yang bila awak makan ni, bila awak tengok kat kedai, kat pasar-pasar, dia daging warna merah. Itu daging yang kita kalau boleh kita elak. Okey. Daging yang elok adalah daging ikan dengan daging ayam. Daging warna putih. Okey, orang yang kumpulan Ali dengan Mohan. Orang yang daripada kurang berat badan, nak dapat berat badan yang sedap, pastikan dalam sepinggan nasi dia ada ayam ataupun protein, karbohidrat dengan sayur. Pastikan, semua dengar, pastikan protein lebih banyak daripada nasi dan juga sayur. Okey, contoh dia nak lebihkan nasi dan juga dia nak samakan portion antara nasi dan juga ayam. Boleh ke? Boleh. Orang daripada kurang berat badan boleh untuk menyamakan portion antara nasi dan juga ayam. Dia punya kuantiti ayam dengan kuantiti nasi tu sama, boleh. Itu lagi cepat sikit lah. Tapi cumanya dia kena banyak exercise. Dia nak kena buang balik karbohidrat tu. Okey, boleh? Okey, macam mana kumpulan Siva dengan Chenlong untuk orang untuk menangani obesiti dan juga kurang berat badan? Okey, betul. Okey, orang yang nak mengelak, macam kita semua ni, kita nak elak obesiti, kita nak elak kurang berat badan macam mana? Ingat piramid makanan. Okey, piramid makanan. Paling bawah sekali apa? Paling bawah sekali sayur. Sayur, buah. Okey, naik atas sikit. Okey, kat situlah datang nasi, tepung, roti, gula. Bukan gula yang banyak-banyak gula tu. Gula kita elakkan sikit. Sebab kita dah makan nasi, kita dah makan roti. So elakkan gula berlebihan. Nasi, roti, itu kita ambil lebih sikit. Boleh? Okey, naik seterusnya. Protein. Kat situlah datang ikan, ayam, daging. Boleh? Okey, paling atas sekali. Lemak dan juga gula putih. Kat situ gula putih dia letak kat atas. Saya letak kat atas sebab memang portion gula saya kurang. Kalau awak nak ikut diet saya lah, portion gula saya kurang dengan lemak. So dekat kat atas. Okey, boleh? Okey. So saya nak pergi kepada objektif yang seterusnya, objektif yang terakhir. Okey, sekarang ni saya nak semua orang menilai kepentingan pengambilan makronutrien dan mikronutrien ikut keperluan. Okey, carilah idea macam mana awak nak menilai dalam satu-satu makanan. Boleh? Okey, sekarang ni latihan dia, awak buka muka surat 183. Okey, awak pergi gerai makanan ni. Kat situ ada ayam golek, kat situ ada ayam rempah, kat situ ada ikan bakar lah, ada ikan gulai lah. So, ada 4 menu yang dalam buku teks awak tu. Ada kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang. Sekarang ni awak nilai sendiri makanan mana yang sesuai, yang awak nak ambil waktu tu. Lepas tu awak bagi kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang. Awak contoh awak ambil ayam golek. Ayam golek, apa kesan jangka pendek, apa kesan jangka panjang. Boleh? Okey, siapa nak makan daging berlada? Kesan jangka pendek, kesan jangka panjang. Boleh? Okey, sekarang nilai balik apa yang awak belajar daripada objektif yang pertama sampailah sekarang. Kita nak ambil kelas. Awak nilai balik, betul tak betul? Okey, setiap pemakanan tu nak ambil boleh, apa kesan jangka pendek dan apa kesan jangka panjang. Okey, boleh? Okey, buat dulu. Supaya
Pelajar-pelajar ni dapat menerapkan apa yang ilmu pemakanan ni sepanjang kehidupan. Okey, sepanjang kehidupan pelajar. Jangan sekadar belajar di sekolah tapi tak amalkan di luar. Itu tak berapa baik lah, sebab kita pun bila dah meningkat umur ni, pelajar-pelajar ni kurang bersenam, kurang kira bermain dengan gadget banyak. Itu sambil main tu pun kita makan. Itu efek-efek yang akan menyebabkan berat badan naik lah. Itu sangat tak bagus. Okey, pelajar-pelajar ni muda lagi. Okey, pemakanan kena jaga, kesihatan. Okey,